Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Sayyidul Amin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim irhamna warzuqna fahman sadiqa. Amma ba'd. Yang mengurusi jawatan kuasa Masjid Sayyidatina Khadijah, tuan-tuan guru yang ada bersama dengan saya, Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita berjumpa lagi setelah musim PKP yang begitu lama. Dan kita mudah-mudahan Allah SWT menyediakan musibah untuk kita seperti ini ada di sebaliknya hikmah yang tersembunyi yang akan memberikan kebaikan kepada kita di samping ujian sebagai meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan dikasihi, sepatut saya dengan kuliah saya pada malam ini ialah saya menyambung kembali tajwid awal itu. Kita masih dalam beberapa huruf yang belum selesai, huruf-huruf Al-Quran. Akan tetapi saya mohon maaf pada malam ini saya bawakan tuan-tuan gantiannya, iaitu yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad bin Abdul Manaf Al-Mukri, gelarannya Abu Mardiyah. Dan untuk kuliah saya itu berserabut, saya tengok lama tak berkuliah, mencari balik tak jumpa tuan-tuan gitu kan. Kalau tak ada kuliah tu tak buka ada laptop ni, tak tengok ya. Jadi saya mohon maaf, saya akan cuba dapatkan di manakah kuliah kita yang terakhir. InsyaAllah pada malam ni saya akan membawa kepada tajuk daripada panduan kita bersama. Saya bacakan kepada tuan-tuan tentang apa yang terkandung dalam tajuk yang saya nak bacakan hari ini. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab ini, iaitu kitab Mutiara Al-Fatihah, ialah Al-Fatihah sebagai rukun salat. Al-Fatihah sebagai rukun. Kalau kita lihat kepada suratul Fatihah itu sendiri, kita tahu bahawa surah Al-Fatihah ini adalah salah satu daripada surah di antara 100 merupakan satu-satunya surah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita membacanya di dalam salat. Satu surah ini je, manakala surah-surah yang lain itu sunat dibaca. Bahkan ini disebut sebagai salah satu rukun dalam rukun qauli, rukun bacaan dalam salat. Itu perbezaan dia daripada surah-surah yang lain. Bahkan para ulama menyatakan begitu banyak, dan di antaranya suratul Fatihah ini ibaratnya ringkasan bagi keseluruhan Al-Quran itu. Di dalamnya ada hal-hal berkaitan dengan hal-hal fiqh, dan ada juga berkaitan dengan manhaj perjalanan hidup kita. Tuan dan puan dikasihi, surah Al-Fatihah ini diangkat, dibaca dalam solat. Wajib maksudnya kalau tak baca atau tertinggal sengaja maupun tak sengaja, maka solat itu tidak diterima, ataupun tidak sengaja. Tertinggal tu maksudnya meninggal satu surah, terlupa satu surah, batal. Atau meninggalkan satu ayat,
batal juga. Atau meninggalkan satu kalimah juga batal. Maknanya Fatihah dalam salat kita. Para ulama mengatakan bahawa tidak sah salat seseorang itu jika tidak membaca suratul Fatihah. Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bukhari dan Imam Muslim. Mafhum daripada hadis ini menyebutkan salat maknanya salat itu tidak sah. Tidak sah atau tidak diterima bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah. Baiklah, dia tidak asing surah Al-Fatihah dalam kehidupan kita, sedikit pun tidak asing dalam kehidupan kita, kerana surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang begitu, orang kata koman lah. Koman ni maknanya ni surah Al-Fatihah ini daripada kecil kita tahu surah Al-Fatihah. Umur kita 3 tahun tu dah tahu menyebut kereta, boleh bezo basikal, boleh bezokan itu ini pun kita dah diajar baca surah Al-Fatihah. Tapi Fatihah yang diajar ketika itu, yang kita hafal itu, merupakan Fatihah yang seadanya sahajalah. Dan kalau sekiranya kita tidak perbaharui lagi dengan bacaan yang benar surah Al-Fatihah itu, kebarangkalian surah Al-Fatihah kita itu merupakan surah yang tidak tepat dibaca. Kenapa? Yang pertama, sebab utamanya ialah Al-Quran itu sendiri diturunkan bukan dalam bahasa kita. Ia di dalam bahasa Arab. Kitab suci Al-Quran itu dibaca dalam bahasa Arab. Maka ada di dalamnya syarat-syarat yang mesti dipenuhi supaya bacaan daripada suratul Fatihah itu dia menjadi benar dan sah dibaca dan diterima bacaan itu sebagai bacaan yang sah. Jadi bagaimanakah untuk kita menjadikan bahawa bacaan Al-Fatihah itu sah dalam bacaan salat kita? Saya bawakan dalam kitab ini disebut, Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, dia menyebut dalam kitabnya Safinah An-Najah, terdapat 10 syarat tuan-tuan, 10 syarat yang perlu dijaga ketika membaca surah Al-Fatihah, sama ada ia di dalam salat ataupun di luar salat. Bahkan dalam salat itu yang paling penting dijaga 10 syarat ini. Kalau tidak dijaga 10 syarat ini, kata Syekh Salim As-Samir Hadrami ini, bacaan itu dikira boleh membatalkan salat. Baik, saya bacakan 10 tu apa dia. Kata Syekh Salim, syurutul Fatihati 10. Syarat-syarat baca surah Fatihah itu ada 10. At-tartib, iaitu tertib. Wal muwalat, berturut-turut. Wa mura'atu hurufiha, menjaga setiap hurufnya. Wa mura'atu tashdidatiha, menjaga setiap tasydidnya. Wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah, tidak diam lama atau sekejap dengan maksud memutuskan bacaan. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah, membaca semua ayat-ayatnya dan diantaranya adalah basmalah. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'ana, tiada kesalahan yang boleh merosakkan makna
wa an takuna halatal qiyami fil fardi, dalam keadaan berdiri untuk solat fardu membaca Fatihah itu, wa an yusmi'a nafsahul qira'ata, naklah memperdengarkan bacaannya kepada diri sendiri dengan bacaan sir itu, wa an la yatakhallalaha dhikrun ajnabi, dan tidak dipisah akan ayat-ayatnya dengan zikir yang lain. Itu disebut oleh Syekh Salim di dalam kitabnya 10 perkara. Saya cuba bacakan kembali dan saya cuba detailkan apa dia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah membaca suratul Fatihah itu mestilah baca secara tertib. Tertib maksudnya ialah mengikut susunan ayat-ayatnya. Ada 7 ayat dalam suratul Fatihah. Kalau mengikut fiqh Asy-Syafi'i yang kita gunakan, yang kita rujuk, maka basmalah itu atau bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam satu ayat daripada suratul Fatihah. Maka apabila kita membaca sebagai imam atau kita baca secara jahar, semayang seorang tapi kena baca jahar, contoh bagi solat subuh, solat isyak, solat maghrib, bagi 2 rakaat pertama itu, maka ketika itu mestilah kita membaca basmalah. Jangan main ikut-ikut lah, ya kan. Kalau misalnya kata pergi ke Makkah tak baca basmalah tuan-tuan, terus alhamdulillah, Allahu Akbar, dia baca doa iftitah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita balik pada Makkah, tu imam kita terus Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian terus alhamdulillahi rabbil alamin, baca isti'adzah dengan basmalah secara sir, terus kepada alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ketika itu kita mengata bahawa kita mengambil ayat yang pertama itu adalah merupakan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita ini mengaku menggunakan fiqhnya Imam Syafi'i, tapi bila amalannya bukan Imam Syafi'i. Jadi itu masalah juga tuan-tuan. Maksudnya bacalah basmalah itu. Baik. Membaca secara tertib mengikut susunan ayatnya, makna selepas bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kedua kan, ar-rahmanirrahim, yang ketiga, keempat, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kelima kan, ihdinas siratal mustaqim, yang keenam. Ayat ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuh. Timbul pula lah masalah di situ. Kenapa? Ada setengah-setengahnya dia mengatakan bahawa mesti senapih baca ayat ketujuh tu, terutama jadi imam, dia kata. Jadi imam pun uzu. Syafakallah, imam gitu jatuh, ya, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Uzu pendek napih kan, masa dia sihat napih mengelo macam mana kan, tapi bila sakit uzu pendek napih dia. Maka ketika tu tidak terikat lagi lah ayat yang ketujuh tu, kita harus membaca dengan satu nafas bagi satu ayat itu. Yang baik, ya betul, mula daripada siratal ladzi sampai waladdallin. Tapi kalau keadaan uzur itu satu hal, yang kedua memang napih pendek kan. Imam-imam yang ada kat kampung-kampung gitu dilantik itu umur dah dekat 60 kan. Ada tu 60 lebih pun jadi imam lagi. Dah tak ada orang nak imam ni. Orang muda-muda dah tak ada, tinggal
taklah orang lama-lama sikit jadi imam kan. Kadang-kadang orang lama sikit ni napih terlampau panjang tuan-tuan. Dek terlampau panjang tu pendek napih kan. Nak ngabihkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu, kalau tuan suruh dia baca senapih satu ayat tu, ibarat dia lari 100 meter di situ. Tak tentu dah tajwidnya baca kan. Jadi keadaan ini kembalilah kepada bagaimana hukum waqaf dan ibtida sebenarnya. Kalau memang darurahnya suaranya tak sampai, nafas tak sampai, berhenti di mana-mana, tapi harus dan wajib mengambil tempat yang dibolehkan supaya kita meneruskan bacaan itu ketika menjadi imam ataupun dalam salat kita bersorangan. Kita dilarang sama sekali misalnya kata napih panjang tapi nak bergayo pula, walaupun dah tertib napih panjang tapi bergayo. Dulu ada pelajar saya waktu di IPG dulu, pelajar ini suaranya sedap, nafas ni memang panjang, orang muda kan. Memang dia ni di antara imam-imam kita lantik di kalangan pelajar supaya dia memimpin salat. Bahkan salat Jumaat pun kita bagi dia baca khutbah, kita bagi dia memimpin salat Jumaat. Tapi kau gemar ganji sikit, dia sadap suara, jadi dia pun baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti situ. Setiap kali baca berhenti situ. Pasal apa tak tahu. Tapi napih ada lagi. Ada seorang lagi pula, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Berhenti pula situ ghairil maghdub. Jadi kalau makmum dengar tu, wah special lain sikit dia ni baca. Padahal nafas dia sampai, boleh sampai waladdallin, tapi dia berhenti situ. Berhenti cara seperti itu dan di tempat seperti itu, wakaf di situ adalah tidak bersesuaian. Sekalipun nafasnya panjang. Tadi cerita nafas pendek kan, ni cerita nafas panjang. Makna tertibnya membaca suratul Fatihah itu bukan sahaja daripada segi ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan mana nak berhenti itu juga mesti tertib. Nampak tuan-tuan? Kalau sengaja dia buat macam tu, mana bacaan itu tidak tertib sudah itu. Dia boleh mencacatkan bacaan dalam solat itu. Dengar sadap, tuan-tuan. Nak sadap biar halal. Nak sadap biar halal kan. Saya belanja tuan-tuan makan ayam goreng, saya buat sendiri resepinya kan. Tepung sendiri saya buat bagi tuan-tuan makan seorang 2 kotul pada malam ni. Tuan-tuan cakap nasi, wah ustaz, bukannya sadap pula ustaz punya ayam goreng. Apa rasionya? Sadap ya, sadap. Itu belum semalih lagi tu kan. Mana sadap tapi tak halal. Begitu juga analoginya di dalam bacaan. Sama juga tuan-tuan. Tertib tu maksudnya ialah mesti aturan mengikut ayat demi ayat. Dan dalam ayat itu sendiri pun tak boleh nak sesuka hati kita berhenti. Kecuali, ni ayat 7 ni panjang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kecuali memang kita terpaksa wakaf kerana nafas tak sampai, kerana terbersin, kerana nak terbatuk, boleh, tak ada masalah. Itu pun kena berusaha cari kepada kalimah-kalimah yang sempurna untuk kita berhenti, bukan memberhenti sembrono je. Kenapa? Kerana ini adalah perintah supaya membaca surah Fatihah dalam solat kita secara tertib. Itu pertama. Yang kedua, membaca secara mualat. Mualat ni maksudnya berturut-turut dan berterusan. Tak adalah disebabkan kerana kita ni nak mendapatkan salat yang benar khusyuk, tapi kita tidak mualat baca. Sepatut ayat 1, 2, 3 berturut-turut. Betul ya? Oleh kerana kita barangkali kita rasa hari ini aku baca kitab tafsir, 7 kitab tafsir, baca 3 ayat Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. 3 ayat. Begitu mendalam sampai ke dalam pemikiran jiwa dan ruh kita. Wah, bagus sebenarnya tuan-tuan. Membaca itu sehingga meningkatkan keimanan kita, bagus sebenarnya. Tapi dalam amalan salat, bacaan ini kena mualat tuan-tuan. Kena berturut-turut. Dia tak boleh misal kata kita baca. Ni biasa salat seorang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang 2 kali itu lain cerita lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Angguk pula lagi kan baca. Salat salah seorang kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkenang pula basmalah tadi, hebat dia punya tafsirannya. Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab alhamdulillah dah baca kan. Maka ini dikatakan bacaan itu tidak muat, ulang balik. Kadang tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang balik. Ini dikira bacaan yang tidak mualat. Kalau kerana bacaan tu rosak, kita pasti kena ulang, wajib ulang. Tapi kalau bacaan dia tidak rosak, maka dia tidak perlu diulang sebegitu. Kenapa? Kerana dia sudah tidak lagi mualat. Dia tak jadi berturutan mengikut ayat. Sekalipun kita pasti ayat yang kita baca, tapi dalam keadaan salat itu pastikan kita baca satu persatu berturut-turut. Jangan dek kerana kita merasakan bahawa kita perlu baca berulang kali, ulang belakang. Kadang akhirnya jadi lingkang-pungkang ayat yang kita baca. Dan dia boleh mengakibatkan bacaan kita terbatal. Terbatal salat. Baik, dalam fiqh, kalau kita fikir, contoh rakaat pertama tadi kita tinggal 1 ayat, batal tak salat kita? Batal kan? Kalau begitu, kita bangun untuk menambah lagi 1 rakaat, kerana kita yakin yang pertama tadi batal. Dalam solat tu selesaikan, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, orang belakang Tok Bilal habis wirid, dia tegur, Mam, tadi macam rakaat 3 dia tertinggal 1 ayat ni. Ya ke? Ayat apa? Saya perasan macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak baca lah tadi. Ya ke? Saya rasa macam baca semua. Tanya jemaah lain, ya memang tak baca tadi. Apa berlaku tu? Batal solat tu. Kena ulang balik, qada balik, semua sekali. Kan? Ini berlaku kat Malaysia, tapi jarang-jarang. Sekali lah berlaku dulu kan. Di masjid dekat Shah Alam kan, kawasan Shah Alam, masjid besar tu. Imam situ hebat-hebat, masya-Allah. Tapi kalau kerana semua tak perasan, nak buat macam mana? Tagihnya begitu kan. Ada seorang rakam bacaan tu, memang betul tertinggal 1 ayat. Dah wirid semua, dah solat sunat, balik belakang semua. Dengar rakaman, wah, tertinggal 1 ayat surah Fatihah. Batal. Rujuk kepada Jaiz kata umumkan kembali siapa yang solat fardu isyak pada hari malam itu, pada tarikh yang berkaitan, imam tertinggal 1 ayat, maka semua kena qada balik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, begitu kuatnya kita nak kata bahawa Fatihah ini berpegang kepada salat kita tu. Kalau rosak, tertinggal, batal tuan-tuan. Yang ketiga, menjaga setiap tasydidnya. Yang ketiga, menjaga setiap hurufnya tanpa ada huruf yang ditinggalkan. Wa mura'atu hurufiha, jaga huruf dia, jangan ada tertinggal. Saya dah beritahu tuan-tuan, secara umumnya untuk kita orang awam ini, kita faham perkara yang boleh membatalkan bacaan Al-Quran itu 2 je. Ambil 2 ni. Kalau tuan-tuan rujuk dalam buku Haqqut Tilawah, 14 perkaranya yang batal. Waladhdallin tak cukup menahan harakat pun batal. Tapi kalau untuk kefahaman kita orang awam ini, 2 perkara yang boleh membatalkan bacaan Al-Quran kita. Dan batal bacaan tu, batal lah baca salat itu kalau dalam Fatihah.
Yang pertama ialah kita tukar huruf, batal. Yang kedua tukar baris, batal. Dua perkara je. Tapi dalam ni banyak juga kan, tukar huruf, tambah huruf, kurangkan huruf, batal belaka tu dalam tu. Dia termasuk bab tukar huruf tu, ya. Tukar baris, kurangkan baris, hilangkan baris, tambah baris, batal tuan-tuan. Batal, ya. Walaupun dua je saya beritahu, tukar huruf, tukar baris, dalamnya terkandung perkara yang kita sebut tadi terhadap huruf dan baris tadi. Boleh, ya? Baik. Maka setiap huruf yang kita baca tidak boleh ditinggalkan. Kadang kita tak sengaja tinggal. Apa contoh? Contoh huruf seperti huruf ha. Ha bulat tu kan? Ha gulung tu lah. Ha bulat tu, ha besar tu. Kita kata ha besar kan? Yang satu tu ha kecil, ha podeh kan? Ha besar tu. Huruf ha yang besar ni, yang kita ha besar kita kata huruf ha ni. Huruf ha ni kalau dalam kitab tajwid dia selalu menyebutkan, para ulama mengingatkan supaya kita berhati-hati menyebut huruf ha yang berbaris. Okey, kenapa? Keberangkalian huruf ini kita akan hilangkan bunyi barisnya. Kenapa begitu? Kerana huruf ini memiliki semua sifat lemah. Kalau sifat berlawanan dalam huruf ha bulat ini, semua sifat lemah yang ada pada dia. Maka dibimbangi kerana sifat-sifat lemah saja ada pada huruf ha ini. Ketika dia berbaris, kita kena berhati-hati supaya jangan jadi huruf ni hilang baris dia. Contoh dalam Fatihah ada, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hi tu boleh hilang tu kalau kita tak kena gaya. Cuba tuan-tuan baca kau tak cakap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengar bunyi hi. Tuan-tuan dengar betul-betul saya baca, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengar bunyi hi. Samar-samar itu boleh tahan lagi. Ini tak dengar langsung. Macam hilang hi itu. Boleh? Mana itu sudah menghilangkan baris. Hilangkan baris mana sudah menghilangkan huruf, tuan-tuan. Batal bacaan itu. Sewajibnya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hi mesti betul-betul. Tapi ada pula terlebih benar pula, takut hilang kan. Alhamdulillahi Rabbil malampau benar pula kan. Sabar tuan-tuan. Bacaan itu dipanggil mubalaghah ataupun takalluf, memborek-borek. Janganlah borek benar. Sesuailah dengan huruf tu, sesuai dengan sebutannya, kesederhanaannya, sesuai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalas, tamam. Tak payah Alhamdulillahi Rabbil. Kenapa? Ustaz Hashim beritahu jangan hilang baris huruf ha. Tapi kalau mula-mula hilang, bacalah macam tu, supaya jangan hilang. Nanti bila dah betul-betul okey, boleh baca macam biasa. Boleh. Kenapa? Kerana kita nak menjaga supaya jangan hilang barisnya. Sebab orang-orang yang mengajar Al-Quran atau mempraktikkan bacaan Quran, guru-guru kita, dia biasa kalau mengajar itu, kalau sekiranya murid-murid itu lidahnya begitu lambat untuk menerima bacaan yang benar, maka dia boleh melakukan bacaan tu berat sikit dulu, tidak mengapa. Contoh, kita nak baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Huruf ghain tu yang mati oleh kerana mim matikan dia, maghdubi. Susah nak menyebut dia. Kalau baca laju kan tak bunyi apa-apa. Bunyi makdubi pun ada, makdubi jadi Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Makdubi jadi kan. Kenapa? Kerana laju guna baca, maka speeding tu kurangkan.
Kalau siratal ladzi itu kelajuannya 120 km sejam, sampai kepada kalimah maghdu tu turunkan jadi 80 km je, supaya sebutan jadi jelas. Nanti kalau dah biasa, dah okey, barulah seperti biasa speeding boleh semua 120 km sejam. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sebab kita nak betulkan bunyi maghdu tu peringkat permulaan orang yang belajar boleh melakukan seperti itu, sehinggalah lidahnya fasih, maka dia boleh baca ikut wazan yang benar semua sekali. Ini dibenarkan oleh para ulama supaya nak betulkan sebutan. Sebenarnya sukar juga kita nak menyebut huruf-huruf Quran ni kerana dia bukan bahasa kita. Dia dalam bahasa Arab, dia itu sukar nak sebut, asing bagi kita. Tapi mukjizat Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi SAW ini, insya-Allah kita minta setiap kali kita baca Quran, minta supaya lidah kita ni bagi fasih untuk baca Quran. Minta kerana Quran itu milik Allah, Allah bagi, mintalah, insya-Allah, ya. Baik, jangan tinggal huruf, ya. Jangan tambah huruf pula, pun berlaku juga, kan. Apa contoh tambah huruf dalam suratul Fatihah pada ayat Maliki Yaumiddin? Kadang-kadang baca laju di situ sudah jadi tasydid pada kaf, bunyinya Maliki Yaumiddin. Apa? Maliki Yaumiddin. Sebenarnya Maliki Yaumiddin, baca dengan Maliki Yaumiddin, kaf itu sudah bersabdu. Bila bersabdu kaf itu, sedangkan dia tidak begitu di dalam suratul Fatihah, maka dikira kaf itu ada dua. Kira tambah huruf atau tidak? Tambah huruf. Dan bacaan itu boleh batal. Ui, tak erti sudah Ustaz, macam itulah saya baca daripada kecil. Tuan-tuan, menuntut ilmu itu adalah wajib, kerana kita nak beribadah. Tapi malangnya sebelum ni kita jahil, memang tak tahu, jahil kita kerana selama ni kita baca Maliki Yaumiddin, selama ni jahilnya kita, kan. Tapi setelah saya beritahu pada malam ni, oh terbuka minda kita, iyalah saya baca Maliki Yaumiddin, maka yang barang lepas itu jangan dikenanglah. Mohon dengan Allah supaya mengampunkan dosa kita. Kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Banyaknya dosa kita itu, maka Allah akan ampunkan selagi kita ini ingin meminta keampunan daripada Allah SWT. Jadi kalau orang yang tak nak belajar, tak nak membetulkan contoh seperti yang saya sebut pada malam ni, makna dia tidak berkeinginan lah, kan, untuk meminta ampun tu tak berkeinginan, sebab dia rasa dia betul semua. Bila kita rasa betul semua yang kita buat, dia ada penyakit dalam akhlak kita, dipanggil al-kibru, kan. Al-kibru tu ialah sombongnya kita ni, tak nak belajar. Sedangkan kita boleh membetulkannya, insya-Allah. Saya tak boleh sombong, tuan-tuan pun tak boleh sombong. Siapa pun hidup dalam dunia ni tak boleh sombong. Kerana sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pakaian kita. Maka mari kita belajar, nuntut ilmu, insya-Allah. Di sini ramai syekh-syekh boleh mengaji. Kan di Mekah tu kan, bila kita pergi Mekah, ni lama dah tak boleh pergi kan, tak lama insya-Allah boleh pergi, ya. Tapi umur 50 ke atas, sabar dulu. Tak dibenarkan pergi lagi, kan. InsyaAllah dia bagi esok pergi, ya. Kita pergilah ramai-ramai seperti biasa. Kalau kita di Mekah dekat tiang-tiang masjid tu, ramai syekh-syekh di situ tunggu, ajak kita baca dengan dia, kan. Disuruh bermusyafah, bertalaki dengan dia, kan. Tapi bila dia tengok kita orang ajam ni, apa yang disuruh kita baca? Surah apa? Fatihah, tuan-tuan. Surah Fatihah. Lepas tu surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Surah lain tak ada bagi kita baca dah. Ulang berapa tiang masjid tu, surah Fatihah lah suruh baca berpuluh kali, kan. Nampak tu?
Tak boleh kita kata, tak ada aku suruh lain nak baca Fatihah, ayo kan. Bongi gitu tak? Tidak. Sebenarnya itulah peluang kita nak membetulkan surah Al-Fatihah yang penting di dalam salat kita. Bahkan kita dapat daripada lidah orang Arab sendiri, syekh tu sendiri mengajar kepada kita, kan? Dia tahu bentuk lidah kita tu. Esei biasa dia menghadap syekh tu baca je Fatihah. Tu pun ada lagi dia betul tu kan. Kita rasa macam tak apa dah. Tak, rupanya ada lagi dia betulkan lidah kita. Maksudnya apa? Kita kena sentiasa tahsin suratul Fatihah. Kalau di sini tuan-tuan, masya-Allah. Syekh tuan kita menunggu tu, bagi tanya dia kan. Ngadap, Ustaz, dengar saya baca Fatihah, basmalah je ini. Biarlah bismillah pun tak apa. Betulkan bismillah tu. Besok alhamdulillah pula. Lusa sampailah ke sudah ulang balik Al-Fatihah kita sehingga kita yakin bahawa bacaan kita itu bagus dan betul sah dari segi bacaannya dan diterima bagaimana bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masa dah tak mengizinkan tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan nak tanya, setakat saya terangkan tadi, ada nak tanya tentang Fatihah, silakan. Ya tuan. Baca tak tentu wakaf tidak kan, senapih kan, macam kalau Ramadan tu ramai buat macam tu imam tu kadang tu kan, kan ada yang baca macam tu kan. Kat Indonesia tu lagi hebat kan, 7 minit je 20 rakaat ada. Kat India pun sama kan, 9 minit rekod betul kan, sembahyang tarawih betul. Itu memang langsung tak berbuti kan. Tapi bagaimana kalau baca seperti itu, atau baca orang yang mengubat orang kan, Fatihah laju, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, sampai habis kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali dia nak kena baca seboleh kali Fatihah, contohlah nak ngubik orang kan, baca macam tu boleh atau tidak boleh, atau dalam solat boleh atau tidak boleh? Baik, saya berpegang kepada satu, iaitu tidak ada wakaf yang haram. Betul? Tidak ada wakaf yang haram. Maka bacaan itu dibolehkan, tetapi itu bukanlah bacaan yang utama, yang sebenar sepatutnya. Yang sahnya Nabi suruh ialah bacalah Quran itu dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Baca molek-molek, ni gaduh-gaduh nak pergi mana kan. Kecuali lah orang mengubik orang kan, tak dapat dah tuan. Saya ikut ada sahabat saya mengubik orang, baca Yasinnya 21 kali tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mengubik orang, baca Yasin macam kita baca malam Jumaat tu, bila sudah 21 kali tuan-tuan. Kaifiatnya kena baca berapa kali? 21 kali. Belum surah lain lagi, Yasinnya baru. Kalaulah tidak ada dibenarkan baca keadaan yang seperti itu, sebab tidak ada wakaf yang haram, yang keadaan itu insya-Allah barangkali tidak menjadi masalah, tapi itu bukanlah bacaan yang utama, yang aula. Bacaan yang sebenar-benar yang Rasulullah suruh kita baca ialah dengan tartil, terutama dalam salat. Jadi salat bacalah tartil. Kalau nak doreh benar pun belajarlah bagaimana nak membaca secara wasal suratul Fatihah itu. Kan dah diajar oleh para ulama kan, ada 4 cara berhenti, ada 3 cara berhenti. Baca wasal, baca betul-betul dengan tertibnya, dengan hamzah wasalnya betul, sambungannya betul, kerana itu merupakan husnul adab dalam kita membaca Quran ini. Jaga sungguh. Kenapa? Inilah bacaan yang Rasulullah suruh baca. Tapi kalau baca seperti tadi, boleh, harus je tuan, tak ada masalah apa. Nak kata haram, berdosa, batal, tak ada.
Tidak. Tapi itu bukanlah bacaan yang paling utama. Rasulullah suruh baca bacaan itu dalam keadaan yang Allah perintahkan, warattilil qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil, mana tertibnya, elok suaranya, bagus tajwidnya, wakaf ibtidak ni dijaga. Nampak tu? Itu yang paling baik sekali. Sekalipun harus boleh baca macam tu, asalkan tidak menghilangkan, menukar hurufnya, menukar barisnya. Selagi tak berlaku tu tak batal. Tapi kalau baca laju tu tertukar baris, menghilangkan huruf, maka batal. Itu tak ada masalah. Tu memang batal lah. Tapi kalau dibaca contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nampak tu? Senapih tu tuan-tuan. Bacaan itu tidak batal, tapi bukan bacaan yang utama. Mesti kita baca Quran tu dalam keadaan yang tertil, terutama dalam salat kita ataupun dalam keadaan kita membaca biasa. Sebab maratib tilawah, cara baca Quran ini ada 3. Satu dipanggil bacaan yang tertil, laju sikit, tadwir, paling laju hadar. Tapi kesemuanya mesti jaga huruf dan barisnya, jangan menghilangkan huruf dan barisnya, mengakibatkan bacaan itu batal. Tak kira surah apa, Fatihah ke ataupun surah-surah yang lain. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan ya? Alhamdulillah. Baik. Nak dapat pahala banyak, buatlah betul-betul kan. Nak gaji banyak, buatlah kojo tu betul. Gaji nak banyak tapi kojo lingkam bukan je, tak kisah. Tak boleh lah begitu. Apatah lagi ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kita pada malam ini, dan kita berdoa dengan Allah SWT supaya memberikan kekuatan kepada kita. Kita sentiasa nak mengaji ilmu, sentiasa mengaji ilmu supaya dapat menyelesaikan masalah kita dalam ibadah. Jadi kita tidak ragu-ragu dalam ibadah. Kenapa? Kerana kita mengaji, kita belajar tentang ilmu untuk ibadah itu. Selamat kita daripada perkara yang boleh merosakkan ibadah kita. Mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim, irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.